Dipersilakan duduk ahli panel. Indah berbalam si awan petang, barak di celah pepohon ara, pemanis kalam selamat datang, salam sejahtera pembuka bicara. Salam sejahtera hadirin sekalian, salam menjulang negeri Sarawak dan salam forum remaja berbisi. Ahli panel dan sidang hadirin hormati sekalian, bersyukurnya kita kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bersua pada pagi ini malam ini bagi membincangkan berkenaan salah satu topik yang berlaku dalam bidang pendidikan ini. Saya, Edwina Jelamai, akan mengerusikan forum remaja kita pada hari ini. Hadirin dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang segak bergaya, yang manis senyumannya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu maudu berbicara forum remaja kita pada hari ini. Maudu berbicara kita pada hari ini berkisarkan tema bahasa, iaitu isu dan cabaran bahasa Melayu dalam lanskap pendidikan. Isu bahasa Melayu merupakan persoalan mengenai bahasa Melayu dalam bidang pendidikan. Manakala cabaran bahasa Melayu pula boleh ditarikkan sebagai suatu perkara yang menguji kemampuan bahasa Melayu. Lanskap pendidikan pula didefinisikan sebagai suatu sudut pandangan berkenaan pendidikan. Hadirin memetik kata-kata Nawi Ismail 2018 di sekolah, guru bahasa berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk mendidik murid agar menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Apa tidaknya ketika guru bahasa Melayu berbuat demikian, terdapat sesetengah guru mata pelajaran bukan bahasa Melayu tidak mementingkan langsung aspek kebahasaan. Melalui pernyataan ini, kita sedia maklum bahawa hanya guru bahasa Melayu saja yang menggunakan penggunaan bahasa Melayu yang betul, sedangkan segelintir guru lain tidak langsung mengedarkan aspek ini dan hanya fokus untuk menyampaikan apa yang mereka ajar saja. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Jelaslah bahawa bahasa Melayu sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran jika dilihat daripada aspek pendidikan. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka menerusi dengan lebih mendalam topik pembincangan kita pada hari ini, bolehlah kiranya kita berkenalan terlebih dahulu dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Memperkenalkan Saudara Franklin, Saudara Francis dan Saudari Asparisha. Apa khabar buat ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini? Terima kasih kepada Saudara Rusi. Saya kabar baik. Baik, saya sehat sejahtera, Saudara Rusi. Seperti beginilah, saya juga sihat walaupun tidak cukup bersemangat hari ini. Baiklah, usai salam perkenalan daripada semua ahli-ahli panel kita, kembalilah kita kepada topik forum kita, iaitu isu dan cabaran bahasa Melayu dalam lanskap pendidikan. Izinkan saya untuk membuka tirai diskusi untuk membincangkan persoalan yang akan diajukan sebentar lagi. Soalan pertama akan saya ajukan kepada ahli panel kita yang pertama. Saudara Franklin, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membincangkan isu dan cabaran bahasa Melayu dalam lanskap pendidikan, bolehlah jika kita mengetahui sedikit maklumat berkenaan bahasa Melayu. Jadi, saya mohon Saudara Franklin untuk menjelaskan keistimewaan yang ada pada bahasa Melayu sehingga diangkat menjadi bahasa pengantar di negara kita. Dipersilakan, Saudara. Terima kasih, Saudara Rusi. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Sungguh menarik soalannya diajukan oleh Saudara Rusi tentang keistimewaan bahasa Melayu. Apakah sebenarnya kekuatan bahasa Melayu sehingga bahasa tersebut dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam negara kita? Bahasa Melayu sebenarnya sudah sekian lama menjadi bahasa antarabangsa. Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca daerah kepulauan Melayu atau Nusantara zaman bersamaan sejak abad ke-7 lagi. Bahasa Melayu juga mengalami zaman keturunan dan diangkat menjadi bahasa penting pada abad ke-12 dan ke-13 apabila Islam mula tampak di kepulauan Melayu. Penggunaannya semakin memuncak dengan kemunculan Kesultanan Melayu Melaka yang terkenal sama dari timur atau di barat. Sidang hadirin yang dihormati, bahasa Melayu bukan saja telah diangkat menjadi bahasa resmi dalam pentadbiran, bahkan bahasa Melayu juga turut dijadikan sebagai bahasa kebangsaan, seperti yang termaktub dalam Perda 152 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tambahan pula, bahasa Melayu juga turut dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.
Tampilannya dalam laporan Rasa 1956 yang memperlihatkan kesadaran pagi mewujudkan sistem pendidikan yang seragam, yaitu dengan cara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bukan itu saja, bahasa Melayu juga merupakan syarat wajib lulus bagi memperoleh sijil rendah pelajaran dan sijil pelajaran biasa seperti yang dikandung dalam laporan Rahmat Talib dan Atap Pelajaran 1961. Maka jelaslah di sini bahwa bahasa Melayu sememangnya berpotensi untuk berkembang sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan sejak sekian lama. Justru, mengapakah kita bersifat prejudis terhadap bahasa kita sendiri, sedangkan bahasa Melayu itu banyak istimewanya. Terima kasih. Kembali semula pada saudara diskusi. Terima kasih saudara ahli panel pertama, saudara Franklin. Kita sudah mendengar dengan jelas keistimewaan yang ada pada bahasa kebangsa ini sehingga diangkat menjadi bahasa pengantar pendidikan di negara kita. Maka saya mohon penjelasan daripada Saudari Asfarisha selaku saudari ahli panel kedua mengenai isu bahasa Melayu dalam lanskap pendidikan. Dipersilakan saudari. Terima kasih buat pengerusi yang bertanya soalan. Yakin dan percayalah bahasa Melayu sememangnya mempunyai isunya yang tersendiri yang tidak dapat kita sangkal. Pertama, saya melihat kepada persaingan antara bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Walaupun bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang wajib diambil di sekolah dan wajib lulus, namun masih ada segelintir murid yang menganggap bahawa mereka tidak perlu untuk belajar bahasa Melayu dengan bersungguh-sungguh kerana bahasa Melayu tersebut memang bahasa pertama mereka. Mereka lebih mementingkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua yang perlu dipelajari dan lebih giat lagi. Hadirin, menurut Profesor Abdullah Hassan 2017, pemikiran bahasa Melayu dalam pertuturan, komunikasi dan bahasa ilmu menyebabkan bahasa ini tidak mampu berkembang dengan lebih jauh lagi. Perkara ini dibuktikan apabila murid di sekolah, terutamanya sekolah badak, lebih gemar bertutur dalam bahasa Inggris supaya kelihatan lebih moden dan berpendidikan di hadapan orang lain. Kedua, terdapat persepsi negatif berkenaan bahasa Melayu yang mana masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu itu sendiri, menganggap bahawa genre bahasa dan sastra penuh dengan unsur seksisme. Unsur seksis dalam bahasa bermaksud penggunaan bahasa yang memberi kesan atau konotasi negatif terhadap sesuatu kaum. Contohnya, dari segi peribahasa, hendak memakan kecundang orang yang bermaksud hendak berkahwin dengan perempuan janda. Wanita dilambangkan dengan benda atau perkara yang buruk kerana dianggap sebagai permainan orang lelaki. Masyarakat juga menganggap bahawa bahasa Melayu sebagai sesuatu bahasa yang melapuk kerana penggunaan bahasa yang mementingkan tata bahasa dan gaya bahasa yang betul. Contohnya, penggunaan bahasa kiasan ketika berbual. Orang zaman dahulu menggunakan kiasan bagi tujuan untuk memberitahu sesuatu perkara yang boleh menyakitkan atau mengecilkan hati seseorang apabila mendengarnya dengan tujuan untuk menegurnya. Namun, generasi muda zaman sekarang menganggap bahawa perkara tersebut sebagai sesuatu yang kolot kerana mereka bercakap secara terbuka apabila menegur seseorang. Perkara ini menyebabkan martabat bahasa Melayu yang penuh adab dan sopan semakin hilang sinarnya. Baiklah, saya kira dengan isi-isi yang telah saya utarakan, saya telah menjawab persoalan daripada saudari dengan baik. Berbalik semula kepada saudari pengerusi. Sungguh tidak dapat disangkal, kita dapat lihat sendiri, murid lebih gemar menggunakan bahasa Inggris berbanding bahasa Melayu sendiri kerana dia lebih berstyle dan moden. Sifat seperti inilah dikatakan seperti kacang merupakan kulit. Baiklah, buat ahli panel ketiga pula nampak sudah bersemangat untuk mengupas topik perbincangan kita pada hari ini. Saudara Perancis, kita sudah diperdengarkan mengenai isu-isu bahasa Melayu dalam lanskap pendidikan. Tak lengkap kiranya tajuk kita pada hari ini jika tidak dihuraikan mengenai cabaran-cabaran yang dialami oleh bahasa Melayu ini. Jadi, saya mohon saudara Francis untuk memberikan penjelasan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu dalam lanskap pendidikan. Dipersilakan saudara. Baiklah, pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Bahasa Melayu ini sememangnya telah mengalami beberapa cabaran yang dapat dilihat dalam konteks pendidikan. Bahasa Melayu ini telah menerima pengaruh dialek. Murid yang mempunyai latar belakang yang berbeza cenderung untuk menggunakan dialek mereka sendiri ketika berada di dalam
kelas. Perkara ini boleh dilihat di kebanyakan sekolah di luar bandar, lebih-lebih lagi sekolah di kawasan pedalaman. Murid terbiasa menggunakan dialek mereka ketika berada di rumah dan terbawa-bawa hingga masuk ke kelas. Pengaruh penggunaan dialek ini menyebabkan mereka bertutur dalam dialek tersebut ketika belajar bahasa Melayu. Cabaran lainnya turut dihadapi oleh bahasa Melayu dalam sistem pendidikan ini adalah penggunaan bahasa roja. Pertuturan bahasa roja yang acap kali kita dengar adalah seperti bahasa Manglish, yaitu bahasa Melayu Inggris. Pencemaran bahasa seumpama ini merangkumi kesalahan bahasa dan aktif kesalahan tata bahasa. Perkara ini dibuktikan apabila Kementerian Pendidikan Malaysia dalam berita harian bertarikh 4 Mei 2017 menyatakan bahawa penggunaan bahasa roja akan menyebarai kesan terhadap aspek tata bahasa dan pemahaman bahasa pelajar. Perkara ini adalah disebabkan oleh kesilapan mereka sendiri yang mengambil enteng berkenaan bahasa Melayu dengan mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa lain. Maka perkara seumpama inilah yang memberi impak terhadap kemahiran menulis pelajar serta jati diri mereka yang kian menghilang. Sekian kembali semula kepada saudara penerusi. Terima kasih Saudara Francis baik. Baiklah, ala-ala mendaya sampan kita teruskan sehingga penamat. Hari ini, modul forum kita berkisarkan tema bahasa iaitu isu dan cabaran bahasa Melayu dalam lanskap pendidikan. Isu dan cabaran telah pun kita ketahui. Maka tak lengkaplah tajuk hari ini jika kita tidak berbincang mengenai strategi yang berkesan untuk mengatasi isu dan cabaran bahasa Melayu dalam lanskap pendidikan. Oleh itu, saya ingin mengajukan persoalan ini kepada Saudari Asparisha. Saudari, apakah strategi yang berkesan untuk mengatasi serta mengekalkan martabat bahasa Melayu dalam dunia pendidikan? Dipersilakan Saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Bagi saya, pelaksanaan sesi pengajaran dan pemudahcaraan bahasa Melayu itu sendiri memainkan peranan yang penting. Guru boleh menggunakan pendekatan terjemahan iaitu bahasa Melayu kepada bahasa Melayu kepada bahasa ibunda ketika memberikan penerangan kepada murid-murid. Bukan itu sahaja, guru juga boleh mewujudkan suatu kamus kosakata. Jika terdapat perkataan yang tidak difahami oleh murid, perkataan tersebut akan dicatat dalam sebuah buku khas. Dengan adanya perkara seumpama ini, maka murid akan lebih menguasai bahasa Melayu dan kesannya mereka dapat bertutur dan menulis menggunakan bahasa Melayu dengan lebih baik. Bahkan, guru juga boleh menyediakan modul berkenaan bahasa Melayu dalam pengajaran. Contohnya, bagi perkataan yang guru rasakan sukar difahami oleh murid dalam modul tersebut, guru hendaklah bertindak untuk memberi penerangan berbantukan bahasa ibunda. Guru juga seharusnya mengalahkan murid menggunakan data korpus, iaitu satu lama bahasa yang dicipta khas oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dalam usaha untuk melahirkan murid yang berpengetahuan dan menguasai kosakata bahasa Melayu dengan lebih baik. Sekian sahaja daripada saya. Kembali semula kepada saudari. Sudah tak lagi bersepuluh. Seperti kata Saudari Asparisha tadi, penggunaan modul dan terjemahan sememangnya mampu mengatasi isu dan cabaran bahasa Melayu. Strategi yang baik, namun tanpa tangan-tangan yang kekal untuk melaksanakan ini, seumpama menunggu pohon tak berbuah. Oleh itu, siapakah pihak yang bertanggungjawab dalam mengekalkan serta memertabatkan bahasa Melayu dalam dunia pendidikan ini? Saya mohon Saudara Franklin untuk menjawab persoalan ini. Dipersilakan Saudara. Baiklah, bagi saya, pihak seperti murid, guru dan juga pihak DBP sebenarnya mainkan peranan penting dalam mengekalkan bahasa Melayu agar semua utuh di hati semua pihak di sekolah. Pertama, sebagai seorang murid, mereka seharusnya menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Murid seharusnya berusaha sedaya upaya untuk memartabatkan bahasa Melayu dengan cara menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan tidak mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing. Murid juga dituntut untuk menguasai kosakata bahasa Melayu karena hal inilah yang dapat membantu murid dalam memartabatkan bahasa Melayu sekaligus mengekalkan penggunaan bahasa Melayu yang betul di sekolah. Kedua, peranan guru itu sendiri. Guru memainkan peranan dalam memberikan galakan kepada murid untuk menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik. Guru juga boleh menggunakan kaedah terjemahan untuk membantu murid, khususnya murid yang lemah, untuk menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik. Guru juga lah insan yang bertanggung jawab bagi mendukung murid jika mereka menggunakan bahasa Melayu dengan sambilewa. Sedar atau tidak, perkara seumpama inilah yang dapat membantu untuk mengekalkan bahasa Melayu di sekolah sekaligus memartabatkan bahasa Melayu. Ketiga, peranan daripada pihak DBP. Tampilannya seperti Saudari Asparisha nyatakan tadi,
lama sesawan datang ke kursus dan saya tambah instrumen yaitu PRPM yang dibuat oleh DBP sememangnya dapat membantu murid untuk menguasai vokabulari bahasa Melayu dengan lebih baik. Selain itu inisiatif lain seperti mengadakan pertandingan cerpen membolehkan murid lebih yakin ketika menggunakan bahasa Melayu. Jika bukan kita yang hendak mentambahkan bahasa Melayu, siapa lagi? Sekian, itu saja dari saya. Sungguh menarik sekali apa yang diperkatakan oleh saudara Franklin sebentar tadi. Baiklah hadirin, topik perbincangan kita hampir tiba di penghujungnya. Sebagai menutup ruang perbincangan, saya ingin bertanya kepada saudara Francis. Saudara, apakah kepentingan mengekalkan penggunaan bahasa Melayu dalam dunia pendidikan? Saya mohon saudara untuk melontarkan pandangan. Terima kasih saudari pengurusi atas soal yang diajukan. Baiklah, sepertinya semua sedia maklum, status bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan sudah jelas dibuktikan dalam Akta Pendidikan 1996. Perkara ini bertujuan untuk memastikan perubahan yang positif dan dinamik dalam bahasa Melayu. Oleh itu, kita perlu mengekalkan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan supaya dapat meningkatkan taraf bahasa Melayu. Bukan itu sahaja, pengekalan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan maka menyebabkan pengajaran menjadi lebih berkesan dalam menyampaikan ilmu. Abdul Rashid Jamiah 2019 menyatakan bahwa penggunaan bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembudayaan karena berfungsi sebagai bahasa akademik yang penuh dengan laras bahasa yang berbagai. Jelaslah bahwa penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan berupaya untuk meningkatkan hubungan dan menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan. Terakhir, pengekalan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan dilihat akan memberi kesan pada aspek perpaduan dalam kalangan murid. Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1970 pernah melakukan kajian dan mendapati bahwa sekitaran yang tidak menggalakkan murid untuk mengikuti pembelajaran bahasa Melayu baku di sekolah adalah disebabkan tiada hubungan mesra antara guru dengan murid. Kajian ini jelas menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Melayu akan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sekian, kembali semula kepada saudari pengurusi. Terima kasih saudara Francis. Baiklah, sebagai untuk menutup ruang perbincangan kita pada hari ini, saya mohon ahli panel untuk membuat rumusan mengenai perbincangan sebentar tadi. Saudara pengurusi, sahabat panel dan sidang diri. Bahasa jiwa bangsa, rosaklah bangsa, rosaklah bangsa. Sebagai generasi pewaris kepimpinan bangsa, ayo kita lestarikan perjuangan memartabatkan bahasa Melayu ke tataannya. Sidang hadirin sekalian, saya menyeru agar semua menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Jangan terlalu menganggapkan bahasa lain sehingga bahasa rasmi, bahasa pengantar pendidikan kita sendiri diabaikan. Saya harap lebih ramai pihak yang sedang berkenaan kepentingan kita mengekalkan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan. Baiklah, nampaknya kita sudah berada di hujung perbincangan dengan modul yang bertajuk isu dan cabaran bahasa Melayu dalam lanskap pendidikan. Saya berharap agar forum yang diadakan pada hari ini sedikit sebanyak memberi ilmu kepada sidang hadirin. Justru saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang nampak santun tapi penuh berbadah pada hari ini. Pengurangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Akhir kala, semoga kita dapat berjumpa lagi pada waktu yang akan datang. Sekian, salam sejahtera dan terima kasih.